Bagi warga kerja Awani, panggilan telefon Ashwat Ismail pada pukul 11.40 pagi tadi disambut dengan rasa syukur dan gembira. Sambil mengucapkan terima kasih, mereka turut menyatakan penghargaan terhadap semua doa dan usaha bagi membebaskan aktivis kemanusiaan ke Gaza yang ditahan tentera Israel. Ashwat menghubungi bilik berita sejurus selamat tiba di Jordan. Panggilan telefon dibuat menggunakan telefon Duta Malaysia ke Jordan, Datuk Abdul Malik Abdul Aziz, yang berlangsung hampir 20 minit. Dalam panggilan telefon itu, Ashwat menceritakan pengalamannya sejak ditahan dari awal pagi Isnin hingga Rabu. Diharapkan Ashwat Ismail serta Samsul Kamal Latif dalam Jordan menaiki 3 bas menerusi pintu sempadan. Apa yang saya dapat kongsikan bersama penonton, pertama sekali saya berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Kedutaan Malaysia di Jordan dan seluruh masyarakat antarabangsa sebenarnya yang banyak berusaha untuk pembebasan ini. Dan apa yang saya dapat laporkan ke semua 12 kru ataupun ke semua 12 wakil Malaysia yang dalam misi bantuan ke Gaza ini, semuanya selamat, semuanya agak keletihan dan dehydrated. Dan pada masa sama mereka mesej yang sama juga yang saya katakan, iaitu berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya dikabarkan semuanya membuat doa selamat dan menjalankan solat hajat semata-mata memastikan keselamatan kami terjamin. Dan sebenarnya apa yang saya dapat kongsikan, mesej saya pendek sahaja, iaitu dalam masa 24 hingga 28 jam saya berada di dalam tahanan Israel. Apa yang saya dapat simpulkan, 28 jam itu saya merasakan pengalaman konflik 6 dekad Palestin Israel, kesengsaraan Palestin di bawah kekejaman rejim Zionis dalam masa 28 jam, dan itu nyata tidak dapat dikalah dengan segala apa yang ada pada kita. Dan ketika berlakunya siege ataupun rampasan kapal, mereka bertindak akan berdepan dengan ketenteraan, padahal pada masa sama kita hanyalah orang awam. Dan ketika saya habis tak silap berlintas langsung lalui langsung Awani 745, dan malam itu saya menghantar email kepada barisan editor kita di Awani supaya bersiap sedia untuk Awani 745 keesokan harinya pada hari Isnin. Tetapi jam 11 malam kami sudah bersedia sepenuhnya, di mana kami dapat laporan tentera Israel, segala kekuatan pertahanannya telah pun mengepung kami daripada sepatutnya 40 batu ke kawasan masuk ke kawasan perairan Israel, tetapi mereka memperluaskan kawasan ketenteraannya kepada 68 batu. Jadinya setibanya kami ke dalam kawasan perairan, dan Israel mula mengepung. 11 malam, 2 pagi Israel mula menghampiri, dan 4.30 pagi mereka menyerang dari segenap pusuk, termasuk 14 bot semuanya, 8 kapal tentera laut dan 19 bot tentera mereka, Navy dan juga komando, dan 3 helikopter Apache dan sebagainya turun dari dek atas, dek tepi, kiri kanan, di mana kawasan kita adalah NGO kita, barisan kerjasama NGO Malaysia dan Indonesia selama 20 orang semuanya, menjadi frontliner di bahagian tepi dek kapal, dan mereka diserang bertubi-tubi. Dan alhamdulillah saya dan juru kamera Samsul terselamat daripada tembakan, di mana peluru hidup digunakan hanya di sebelah 2 orang Turki di sebelah kiri dan kanan saya ditembak di bahagian tangan dan juga di bahagian bahu. Tapi saya sempat menyelamatkan diri dan merangkak dengan dek kapal, larikan diri ke kawasan yang lebih selamat di dalamnya, dan saya merangkak di kawasan yang berlumuran darah. Dan ini ternyata pengalaman yang memerikkan untuk kita imbas kembali. Tetapi jika diperhatikan, kami berjaya sebenarnya membuka mata dunia tentang apa yang berlaku. Dan saya tidak menjangkakan bahawasanya Israel boleh bertindak demikian, kerana kami membawa manusia ataupun orang awam di dalam kapal, tetapi tindakan ketenteraan yang dilakukan. Ini siar perang terhadap kemanusiaan. Samsul, alhamdulillah, beliau juga dalam keadaan sihat. Kami terpisah sebenarnya, saya dan Samsul terpisah sejak saya digari oleh cable tie, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil seakan gari itu telah diikat tangan kedua belah tangan saya, dan Samsul
atau Samsul dia diarahkan duduk di tepi dan saya diarahkan turun ke bawah. Dan kami terpisah sejak itu dan saya dipenjarakan di Beersheba. Dari kami dibawa ke Ashdod. Dari Ashdod kami dibawa ke penjara di Beersheba dan di situ kami juga terpisah, tidak bertemu. Dan hari ini kami masuk ke kawasan Jordan, di sepadan Jordan Israel. Alhamdulillah di jambatan Kim Hussein kami dipertemukan semula. Senjata tajam yang digunakan bukan senjata tajam yang digunakan tetapi hanyalah air untuk mengelak mereka merampas kapal. Bukan meriam air, hanya pilih bomba digunakan daripada mengelak komando-komando mereka naik ke atas kapal melalui bot-bot kecil yang telah pun mengepung Mavi Marmara. Jadinya saya tidak nampak apa senjata tajam yang digunakan, melainkan mereka sudah mula melepaskan tembakan. Itu adalah senjata yang mereka terpaksa gunakan, hanyalah besi-besi yang berada di atas kapal, bukan senjata berbentuk senjata seperti pisau, parang, pedang samurai atau sebagainya, tetapi menggunakan pisau sebenarnya. Kami akan mengadakan satu mesyuarat. Datuk Malik sendiri akan memberi maklumat dan kami baru saja bertemu dan segala perancangan kami akan hubungi pihak Kuala Lumpur. Okey, Zaiful. Layanan yang diterima Zaiful oleh pihak Israel, maksud Zaiful? Ya, betul. Seperti yang saya katakan tadi, mesej saya ringkas, iaitu saya merasakan pengalaman konflik 6 dekad Palestin Israel, bagaimana Israel merasa atau bagaimana Palestin ditindas, tetapi saya merasakannya dalam masa 24 hingga 28 jam. Dari mesej itu saya harap Zaiful dan para penonton semua, termasuk ibu bapa saya, sudah dapat menerima mesej itu. Tak perlu saya huraikan. Jadi sebelum itu sampaikan salam kami, saya dan Samsul Kamal, kepada ibu bapa kami yang cakap kami dalam keadaan sihat walafiat.